Dengan segmen kesihatan kita, kecederaan tulang rawan, dan tamu kita sudah bersama kita di Konti. Dato' Dr. Badrul Akmal Hisham Mat Yusof merupakan pakar ortopedik di UKM Specialist Center. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Khabar kita? Alhamdulillah. Okey, Datuk dah sampai awal tadi sebenarnya. Sebab Betul. kita bincang-bincang, tanya-tanya macam-macam. Sempat buat konsultasi terlebih awal sebelum kita on air pagi ni. Dan terima kasih juga pada Datuk yang bersama kita untuk bercerita tentang kecederaan tulang rawan. Belum apa-apa dah cedera. Kan? Datuk Baik, mungkin awal ni mungkin Datuk boleh Datuk boleh kongsikan pada kita. Apakah itu kecederaan tulang rawan? Dan di manakah letaknya tulang-tulang rawan itu? Okey. Silakan Datuk. Assalamualaikum dan selamat pagi Assalamualaikum. semua. Tulang rawan ni sebenarnya rawan sendi. Okay, tulang rawan ni dia ada banyak jenis tulang rawan. Macam di hidung pun tulang rawan, telinga. Okey, tapi yang kita nak ceritakan pada hari ini ialah rawan sendi. Sendi Rawan sendi ni ialah semua sendi kita lah yang ada dalam badan ni, daripada jari sampailah ke bahu, lutut dan sebagainya. Jadi untuk hari ini kita akan ceritakan lebih kepada rawan sendi lutut. Jadi rawan ni sebenarnya satu jenis tisu khusus yang menyelaputi tulang sendi tulang tadi, yang fungsi dia ialah untuk melicinkan pergerakan dan menyerap hentakan. Jadi kalau kita nak imagine rawan tu macam mana, dia macam kalau kita tengok kelapa tu, dia punya isi kelapa yang putih tu, dia macam itulah. Dia duduk dekat atas tulang. Jadi kalau dia terkopik tu, dia cedera. Dia sebenarnya dia lembut je. Kalau siapa biasa makan sup gearbox tu boleh tengoklah. Dekat tu. Makan ni chicken wing pun kadang-kadang ada juga. Chicken wing pun ada. Kan? Ada yang putih kilat-kilat tu. Itulah dia. Dan semua sendi kita ada tulang rawan. Tulang rawan. Dia sebenarnya sendi synovium ni. Sendi synovium ni ialah dia ada satu macam bahagian yang tertutup. Yang mana dekat dalam tu dia akan ada bendalis sendi lah. Jadi bagi rawan sendi macam sendi lutut yang sihat, kita tidak ada masalah untuk bengkok. Macam kalau kita orang Islam, kita sembahyang nak duduk antara dua sujud tu, itu maksimum. Bila itu adalah pergerakan maksimum lutut. Dia pelipatan masa duduk antara dua sujud tu. Sebenarnya dia satu exercise yang bagus. Tapi bila kita cedera tu, kadang-kadang pergerakan itu yang menyebabkan sakit. Okey, sebenarnya kita live di Facebook page kami di www.facebook.com/ikim.fm. Anda boleh Ikim FM, Ikim FM. Okey, Ikim FM. Okey, anda boleh lihat sendirilah. Dan betul. Sebenarnya kita nak tanya doktor lah. Okey, tadi Datuk Doktor ada sebut tentang rawan boleh terkopik tu. Jadi itu adalah kecederaan tulang rawan tu. Macam mana boleh jadi macam tu? Okey, dia boleh jadi sama ada dalam keadaan yang acute ataupun dalam keadaan tiba-tiba disebabkan oleh trauma ataupun kecederaan, ataupun dia satu injury yang memakan masa yang lama. Sikit. Mana dia boleh haus lah, Tok? Dia boleh haus. Dia macam haus lah. Macam kerja kita asyik melompat je contohnya. Macam basketballer lah. Betul. Atlet lah. Biasanya yang akan. So setiap kali sendi tu kena terhentak, so rawan tu akan ambil impact dia. Jadi dia, walaupun dia fungsi dia menyerap hentakan, tapi kalau buat selalu dan tanpa recovery ataupun rehabilitasi yang sesuai, dia boleh menyebabkan kecederaan, tapi dia makan masa lama. Ini kita panggil kecederaan yang kronik lah. Jadi kalau yang acute tadi, yang main bola contohnya, ataupun kita terjatuh, dia terkopik tu tadi, yang itu selalunya acute. Acute ni selalu pesakit akan datang dengan sakit yang amat sangat pada sendi tu. Kalau yang kronik tadi, dia sakit lama, sakit sikit lah, tak banyak sangat, tapi bila makan ubat lega, sakit balik. Jadi maksudnya dia sekadar painkiller lah dia. Dia akan boleh ambil painkiller, dia boleh berjalan, sakit pun kurang. Dia pun teruskan
kehidupan biasalah. seharian. Sehinggalah satu tahap yang dia dah sampai tak boleh tidur, selalunya itulah masanya dia akan datang cari doktor. Selalunya cut off point kita punya soalan yang saya selalu tanya lah pada pesakit ni, boleh tidur malam tak? Ataupun lepas main bola tu lutut bengkak tak? Kalau dia punya jawapan tu memang tak boleh tidur dan lepas main bola tu selalunya malam tu bengkak, selalunya dia adalah tanda-tanda yang kecederaan rawan tu dah agak serius lah, menyeluruh. Okey, cuma Tok, macam dari segi kecederaan, bila berlaku kecederaan, Datuk sebutkan dua situasi tadi, macam mana rasa cedera tu? Adakah dia rasa mencocok? Orang kita ni istilahnya macam-macam. Rasa mencocok, rasa bengkak, rasa kembang dan sebagainya. Mungkin apa rasa yang kita akan rasai bagi mereka yang menghadapi kecederaan ni? Sebab bila Pian sebut tu, saya rasa macam ngilu pula rasanya. Jangan lagi, belum rasa lagi kan. Kalau kita ambil contoh dari segi kecederaan sukan, dari kecederaan sukan ni selalunya dia punya impact kepada lutut tu, dia punya kedudukan lutut sewaktu berlaga ke dan sebagainya. Selepas itu secara automatik dia akan rasa sakit. Okey. Dan lutut ni dia ada beberapa struktur yang ada bersama di dalam lutut tu. Contohnya selain daripada rawan tadi, dia ada ligamen ACL ataupun ligamen cruciate anterior dan posterior. Ada dua ligamen dalam tu dan juga ada meniscus. So ketiga-tiga struktur ni, ligamen tadi dan meniscus serta rawan, semua boleh tercedera. Jadi selalunya kalau kecederaan yang acute selepas sewaktu bersukan dan sebagainya, susah kita nak determine atau susah kita nak pastikan yang mana satu cedera. Disebabkan oleh ACL anterior cruciate ligament atau ACL tu tadi pun boleh cedera, dan meniscus pun boleh cedera. Jadi selalunya ahli sukan ataupun mereka yang bersukan ni, bila melainkan kalau tak ada bunyi macam kayu patah atau pop tu, selalunya dia kecederaan yang bukan ligamen lah. Kalau bunyi pop macam bunyi kayu ranting patah tu, itu selalunya ligamen, termasuk ligamen lah. Selalunya dia jarang, kecederaan dia jarang rawan-rawan saja, dia selalunya ada berkait lah. InsyaAllah. Tapi kena tahu jugalah bunyinya macam mana, rasanya macam mana. Kalau yang melibatkan faktor usia tadi tu, maknanya lama-lama rasa sikit-sikit rasa makin sakit tu. Dia selalunya dia keadaan mana yang pergerakan lutut tu, apabila tempurung lutut tu menekan di bahagian hadapan lutut. Contohnya waktu turun tangga ataupun turun bukit. Bila ada pressure bila ada pressure, tempurung lutut tu lebih kepada bahagian tulang femur tu, itu selalunya dia akan rasa sakit. Dia sakit bahagian hadapan lutut. Dan juga kalau setengah-setengah pesakit ni, dia bila semayang, kadang-kadang bila nak rukuk, nak sujud tu, dia sakit, ataupun nak naik selalunya, dia akan rasa sakit. Okey. Itu dia. Bila dengar Datuk sebutkan tadi, antara rasa-rasa tu, ramai mungkin ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat kita bayang-bayang lah. Betul ke? Ada tak rasa-rasa yang apa Datuk sebutkan tadi tu? Macam pernah rasa ke dia kata? Berkaitan dengan kecederaan tulang rawan. Jadi kalau anda ada rasa tu, boleh ajukan soalan mungkin lebih lanjut lagi. Untuk perbincangan kita nak mengetahui adakah benar kita sakit lutut ke, ataupun mungkin sakit lain sebenarnya. Dan kejap lagi kita nak tanyakan juga, Datuk, adakah bila Datuk sebutkan tadi tentang recovery, adakah bila sakit tu dia akan boleh pulih dan tulang rawan tu mungkin akan tumbuh ke ataupun kembali pada keadaan asal? Kita akan kongsikan untuk pusingan berikutnya. Tapi soalan anda boleh ajukan di talian menerusi talian kita, Hadari. Okey, WhatsApp 0112904004 atau anda boleh telefon kami di konti ini 0362051500. Di Facebook dan Instagram pun boleh tinggalkan soalan ni. Dah ramai yang bertanya Datuk Dr. Badrul Hisham untuk kaitan, kalau boleh biar fokus lah pada kecederaan tulang rawan. Kecederaan tulang rawan khususnya lutut dan sendi-sendi lain. Mungkin boleh juga lain, Datuk jari boleh jari. Boleh kan? Ada juga kan. Halus jari tu. Tengok jari masing-masing. Okey, berehat seketika, kembali sebentar lagi di Warna Pagi. IKIM FM, pilihan utama anda.
Assalamualaikum, saudara dan saudari. Password atau kata laluan perlu dirahsiakan dan tidak boleh dikongsi dengan sesiapa pun. Ini kerana mendedahkan kata laluan boleh membawa kepada kecurian maklumat dan identiti anda yang boleh dieksploitasikan oleh mereka yang berniat jahat. 3 perkara yang perlu diingati tentang penjagaan kata laluan anda. Pertama, jangan sesekali kongsi kata laluan anda dengan siapa pun. Kedua, jangan tunjukkan kata laluan kepada sesiapa pun. Dan ketiga, kata laluan perlu diganti sekurang-kurangnya sekali setiap 6 bulan. Dengan mengamalkan 3 langkah ini, keselamatan kata laluan anda akan lebih kukuh. Saya Lieutenant Colonel Mustafa Ahmad, Naib Presiden Kanan Bahagian Outreach dan Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia untuk IKIM FM. Be smart, be safe. Assalamualaikum. Saya Dakmi. Teruskan mendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat, Cendawan Susu Harimau Khazanah Perubatan semenjak 400 tahun. Kerjasama Mardi dan Ligno Biotech menghasilkan jenama Tigres yang melegakan restum, batuk, menguatkan sistem imunisasi serta membekalkan tenaga seharian. Tigres mengandungi anti keradangan, antioksida dan imunomodulasi, mencegah melalui mekanisme membersih, memulih, menguat dan melindungi. Tigres telah berdaftar dengan KKM dan halal 100% produk organik. Hubungi Ligno Biotech di talian 1-700-818-242 atau WhatsApp 014-518-2234. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Nat, Teh, bosan. Semua dah tak ada mood nak kerja. Kerja. Ingat kita ni robot. Otak ni dah tak boleh nak fikir dah. Jam dah rasanya. Tahukah anda adalah amat penting bagi pekerja mahupun majikan khususnya untuk mempunyai kemahiran dalam mengurus emosi dan tekanan bagi menghindar sindrom burnout di pejabat. Berminat? Ikuti Bengkel Kesihatan Mental Pekerjaan KMP menangani sindrom burnout di pejabat pada 25 dan 26 April 2017 di Dewan Besar IKIM. Sila hubungi 03-6204-6325 atau 01-249-7996. Layari juga www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Ingat, pekerja bahagia, organisasi berjaya. Dimulakan dengan bismillah. Mulakan setiap amalan dengan bismillah. Ingat pesanan saya, Muhammad Irwan Johari. IKIM FM? Ya, Warna Pagi IKIM FM diwarnakan oleh Islamic Relief Malaysia. Hubungi 038926 3434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Dan Alhamdulillah kita masih lagi mendengar, menonton juga di live Facebook kita untuk segmen kesihatan kecederaan tulang rawan bersama yang berbahagia Datuk Dr. Badrul Akmal Hisham Muhammad Yusof, pakar ortopedik kecederaan sukan UKM Specialist Center. Pagi ini tadi kita tinggalkan soalan bila ada recovery, adakah recovery tulang rawan tu Datuk penyembuhan kembali pulih, dia akan kembali seperti asal macam Datuk? normal balik tu. Ini soalan yang bagus ni. Tulang rawan ni dia yang macam saya kata tadi, tisu yang khusus, yang special ni, dia tak ada salur darah, dia tak ada saraf dan dia tak ada salur limfatik. Dia macam satu lapisan salutan. Orang akan pelik kan, dia kata tak ada saraf tapi kenapa boleh sakit. Sebenarnya yang sakit tu sebenarnya ialah pensarafan yang di bawah rawan tadi, iaitu di tulang. Tulang. Kita panggil subchondral bone. Tulang di bawah tulang rawan. Okey, rawan tadi. Jadi di situ banyak pensarafan. Okey. Yang mana bila rawan tadi terdedah disebabkan oleh dia cedera dan terkoyak dan sebagainya, tulang tadi akan terdedah dan ini bermulanya proses kesakitan tu. Dan bila tulang tu terdedah secara badan kita ni memang design dia punya respons kepada kecederaan tu memang sangat khusus. Bila terdedah, tulang tu akan membentuk tulang baru. Okey. Dan dia akan membentuk tulang baru tapi bukan bentuk yang cantik lah. Dia akan bergerutu dan sebagainya. Inilah yang kita akan kecederaan rawan tadi akan menjadi lebih teruk, menjadi osteoarthritis. Osteoarthritis tu, osteo tu maksud tulang.
Arthritis tu ialah inflamasi sendi. Keradangan Radang sendi. Tapi bila dah masuk osteoarthritis ni, dia dah masuk fasa lain dah. Kalau tadi rawan tu saja, kalau kita tak rawat ataupun kita tak bagi fasa untuk dia rehabilitasi dan sebagainya, dia akan boleh progres untuk menjadi osteoarthritis. Dan maknanya dia berpunca juga dari kecederaan. Dia boleh bermula dari kecederaan tulang rawan. Selalunya untuk yang kecederaan tulang rawan ni pula selalunya yang muda-muda. Jadi kalau umur 20 tahun dah kena selepas main bola dan accident ke main futsal ke. So umur 30 tahun dah dapat osteoarthritis. Ini kita panggil osteoarthritis sekunder ataupun secondary osteoarthritis. Maksudnya terlalu aktif menggunakan sendi tu. Lepas dia dah ada kecederaan rawan tu, dia main juga lagi kan. Dia makan ubat tahan sakit, main lagi. Dia kecederaan tu akan progres. Jadi osteoarthritis. Yang kita tengok orang kebanyakannya pesakit yang dah berumur 50, 60, 70 tahun tu, yang sakit lutut tu, osteoarthritis tu, itu adalah osteoarthritis primary. Maknanya dia disebabkan oleh keadaan penggunaan lutut wear and tear, macam tayar kereta kan. Dia jadi botak, tayar kereta botak. Macam itulah juga rawan ni, dia boleh dia haus. Makin lama dia punya ketebalan rawan tu dia menipis mengikut umur. Dia 80% daripada rawan sendi tu kandungan dia adalah air. Hanya 2% je sel chondrocyte tadi. Tapi kajian dah dibuat dan diorang dapati bahawa ketebalan rawan tu dia akan berkurang mengikut umur. Dan dia tak akan bertambah. Dia tak boleh bertambah ataupun menebal ataupun kembali pada kedudukan asal. Sekarang ni kita ada memang ada kaedah kita panggil stimulasi sum-sum tulang dan penggunaan teknologi stem cell dan sebagainya. Itu tak buat nanti kita cerita tentang rawatan dan mungkin alternatif lain Datuk. Baik, ada soalan alang-alang Datuk sebutkan tadi arthritis tu. Sahabat kita Azrina Rejab bertanya, adakah arthritis penyakit keturunan? Apakah penyebab dan mungkin ada rawatan tertentu? Adakah ia berkaitan dengan keturunan? Betul. Okey, arthritis ni dia satu terma yang agak luas. Yang am lah. Okey, jadi yang macam kita ceritakan tadi tu osteoarthritis. Okey, osteoarthritis yang primer ataupun primary osteoarthritis ni selalunya dia tak ada kaitan dengan dengan keturunan dan sebagainya. Dia lebih kepada aktiviti kita sewaktu muda, sewaktu pekerjaan kita dan sebagainya. Kalau kerja kita macam banyak berdiri, macam cikgu ataupun jururawat, diorang boleh dapat arthritis bila dah nak pencin. So contohnya lah. Tengoklah pada berapa lama kadar khidmatnya. Ada soalan ni daripada Sharifah Farhana. Katanya, salam Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu saya aktif bersukan, bola jaring dan sebagainya. Banyak kali jatuh, landing lutut. Lutut dulu dia landing. Katanya jadi sekarang dia tak boleh nak duduk bersila lama. Memang sakit. Kalau rasa lega sikit dapat pusing lutut, ada bunyi meletup pula. Jadi kadang-kadang dia sapukan krim counter pain untuk legakan. Betul ke tindakan dia? Okey, selalunya krim dan ubat tahan sakit ni dia boleh mengurangkan rasa sakit je. Tapi dia sementara je. Tapi dia tak menyelesaikan masalah yang utama, masalah yang menyebabkan sakit tu. Jadi memang banyak dekat pasaran yang social media punya krim lutut produk. Kebanyakannya sebenarnya asas dia hanyalah ubat tahan sakit. Jadi macam saya cerita tadi lah, yang sakit kronik kan, sakit letak ubat, makan ubat tu hilang sekejap. Hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Lagi lepas tu dah 5 tahun lepas tu
letak benda tu dah, letak ubat sapu tu dah tak hilang dah sakit. Maksudnya dia bukan mengubati ya. Dia hanya tahan sakit je. Dia masking effect. Itu ceritanya tentang ubat-ubatan tu. Jadi apa rawatannya nanti kita tanyakan pada Datuk. Cuma sekarang Datuk kita nak raikan sahabat kita di talian. Sebelum Datuk sambung lagi macam-macam berkaitan kecederaan tulang rawan. Kita dengarkan soalan daripada sahabat pendengar kita. Kita ada Cik Aizat dari Serdang dengan soalannya kejap ya. Silakan Cik Aizat. Doktor, saya bila kadang-kadang tadi saya dengar doktor dia cakap masa kita sujud itu adalah maksimum kaki kita boleh berlipat. Masa saya naik katil, bila kaki saya terlipat, saya rasa macam terlebih lipat, dia akan jadi takut dekat lutut saya. So masa saya nak luruskan balik, saya akan berasa sakit, macam tersangkut. Jadi bila salah satu cara untuk saya paksa untuk tegakkan kaki tu, kena lawan, dia akan bunyi macam puk, macam ada satu bunyi letup sikit. So saya nak tanya, ada apa masalah lutut saya? Okey, terima kasih Cik Azad. Datuk nak jawab sekarang ataupun kita boleh jawab sekejap lagi? Kita boleh berehat seketika atau mungkin kita kumpulkan satu lagi soalan. Daripada sahabat kita dari Miri ni, Puan Filza, dan jawapannya Datuk akan sambung lepas break ni. Sebentar lagi. Puan Filza, silakan soalannya. Kerana cerita pasal tulang rawan kan? Betul ke pengambilan kolagen boleh membantu balikan kesihatan kita tu lah? So bahagian lutut, semua sendi-sendi kita. Okey, kaitan tulang rawan dan kolagen. Nanti Datuk akan jawab sebentar lagi. Anda boleh tanyakan soalan. Haji Faiz sedang menanti panggilan anda di talian 0362051500. Okey, ataupun di WhatsApp 011290040004. Kita rehat dulu. Boleh. Terus dengan Warna Pagi. IKIM FM, pilihan utama anda. Cuba kita bayangkan saat kita nanti. Mampu tak di waktu mana kita meninggal dunia nanti, keluarga kita mendapat keluarga yang soleh. Sewaktu mana kita menghadap depan Allah, kita harapkan saat ini. Kerana saat ini, kita tak perlu lagi duit yang banyak. Kita tak perlu lagi kepada jawatan yang besar. Kita tak perlu lagi kepada kedudukan yang tinggi. Tetapi yang kita pergi di waktu itu, memang betul-betul jiwa kita, roh kita seorang-seorang, untuk kita nak bawa, untuk nak dihadapkan di hadapan Allah. Kalau mana kita nak hadap di hadapan Allah ini, kalau kita tak bersedia dengan keadaan jasad kita, bagaimana keadaan jasad kita di dunia ini, kita berteman dengan siapa, kemudian kita berkawan dengan siapa, itulah gambaran yang akan berlaku lepas pada kematian kita nanti. Waktu mana kita menghadap depan Allah nanti, kita boleh lihat siapa yang soleh yang datang menziarahi mayat kita, siapa yang baik yang akan datang duduk di sebelah hujung kepala kita, yang akan baca doa untuk diri kita. Al-Quran itu akan diperdengar tak oleh anak-anak kita. Jangan-jangan waktu mana kita meninggal dunia, anak kita memeluk tubuh saja, tak mampu nak buat apa-apa, tak berani pun nak jamah tubuh badan kita, tak ada pun perasaan nak angkat tangan berdoa untuk diri kita. Kenapa? Jawabnya kerana kita tak ada dan kita tak bersiap untuk nak mengenal orang-orang yang ada di sekeliling kita sewaktu mana kita hidup lepas pada kematian kita. Apalah nak jadi ekonomi umat Islam sekarang? Pemilikan hartanah komersil tak sampai 10%. Hutang makin bertambah. Orang kaya semakin kaya. Yang miskin terus ketinggalan. Macam manalah masa depan kita nanti? InsyaAllah ada jalan keluar, man. Cara berwakaf beramai-ramai. Wakaf apa tu Azmi? Wakaf Korporat oleh Auqaf Holdings Berhad. Mereka sedang bangunkan hartanah wakaf korporat di Putrajaya. Ayo, kita jadi ahli Auqaf. Marilah berwakaf, membela ekonomi umat dengan menjadi ahli Auqaf. Yuran keahlian RM150 untuk ahli biasa dan RM1,000 ke atas untuk ahli kehormat. Layari auqaf.com.my atau hubungi 014-244-7140 untuk keterangan lanjut. Auqaf Holdings Berhad, wakaf korporat, penyelamat ekonomi umat. IKIM FM, pilihan utama anda 8.45 minit pagi. Terima kasih semua yang masih lagi setia bersama Hadari dan Pian. Ya, untuk Warna Pagi. Yang kita bawakan topik kesihatan hari ini untuk bercerita tentang kecederaan tulang rawan. Tulang rawan. Datuk Dr. Badrul Akmal Hisham, Ahmad Yusof, pakar ortopedik dari UKM Specialist Center masih lagi bersama kita. Terima kasih Datuk. Okay, jawapan kita untuk soalan-soalan sahabat kita tadi. Okay, jadi sahabat kita Aizat tadi dari Serdang. Okey. Baring tu. Dia masalah dia yang saya dapat simpulkan tadi ialah dia ada lutut dia mengalami locking.
Locking. Kita panggil istilah dia locking. Dia melekat, lutut dia melekat. Dan bila dia maksimum kan, bila dia duduk antara dua sujud tu, kan dia lipat, lutut tu lipat maksimum. Kadang-kadang dia kata bila dia nak luruskan kaki tu dia rasa terlekat. Dan selalunya kalau masalah ni dia berkait dengan meniscus. Meniscus ni satu struktur penstabil lutut yang ada dekat dalam sendi tu juga. Jadi kalau meniscus tu terlibat, dia punya simptom macam ni. Okey. Jadi apa rawatan, kaedah rawatan yang doktor cadangkan dah? Selalunya memang kena pergi berjumpa dengan pakar ortopedik seloknya untuk kita buat imbasan magnetik lah, ataupun MRI, magnetic resonance imaging, untuk melihat keadaan di bahagian dalam lutut tadi. MRI tu dia masuk dalam mesin tu dan dia akan tengok semua struktur di dalam lutut, sama ada yang koyak ke. Maksudnya kita akan scan habis lah. Kita akan tengok lutut semua. je. Lutut saja. Lutut je. Tapi mungkin tak, ini adalah satu screening yang dah kira cukup bagus. Tapi kalau katalah ada keperluan, katalah lutut dia melekat dan tak boleh nak lurus. Asyik dia bengkok je kan. Dia dah buat macam-macam pun bengkok juga. Itu satu keadaan yang kita perlu intervene dengan cepat lah. Maknanya kita kena buat operation, masukkan skop, dan selalunya apa yang terjadi ialah meniscus tu tadi dia terkoyak dan terlipat. Mana itu worst case, mana dia boleh jadi macam tu. Dia boleh jadi macam tu. Mana lipat lutut tu boleh terlipat dan silap hari bulan tak boleh. Tak boleh nak lurus. Lurus. Ya Allah. Itu mana kena dapatkan nasihat awal lah doktor ataupun pakar Kena rujuk lah. Jumpa pakar. Baik. Saya tertanya-tanya juga bila Datuk sebutkan ada sahabat-sahabat kita sebut pasal bunyi, Datuk awal tadi pun ada sebut pasal bunyi. Kita suka patah-patahkan jari. Kan ketuk-ketuk macam-macam lah bunyinya. Lagi kuat lagi itu sedap. datang dari mana tu sebenarnya? Kalau boleh tanya, maaf lah kalau tiba terdetik Ini nak soalan yang tak ada dalam buku. Tak ada dalam buku. Adakah itu tulang rawan yang berbunyi? Selalunya ini adalah ligamen. 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 Di antara tulang-tulang ni dia ada yang menyambungkan tulang dengan tulang satu lagi ni adalah ligamen. Okey. Jadi bila kita tekan tu yang berbunyi tu, ligamen tu belaga dengan tulang. Kalau kuat-kuatlah bunyinya. Jadi kat leher boleh, kat pinggang boleh. Bahaya. Even kadang lutut pun berbunyi tau bila kita. Tapi bila kat lutut ni selalunya yang bahagian tepi kita panggil kadang-kadang plica. Dia yang bunyi meletup tu lah. Yang bunyi macam keropok tu, macam kalau kita rasa kat, kalau ikut yang bunyi kerutak tu jauh sangat bunyi tu, maaf betul. Itu selalunya plica ataupun baik. Jadi kalau kita amalkan bunyi-bunyi tu yang kita tekan-tekan, patah-patahkan jari, patah-patahkan boleh ke? Elok tak? Sebenarnya dia lagi kita sebenarnya ligamen tu tadi dia mengeluarkan bunyi bila dia belaga dengan tulang. Jadi kalau kita buat selalu, jadi ligamen tu makin lama makin keras. Okey. Dia macam mula-mula dia kenyal, dia lembut elastik. Dah hari-hari duk kita dari duk perap-perap tu. Jadi makin lama dia akan jadi keras. Kalau dekat tangan mungkin nampak tak cantik je lah. Sendi tu nampak menggelembung kan. Tapi kalau kat leher itu boleh menyebabkan masalah saraf. Okey, itu nanti kita bincang lebih lanjut yang lain lah. Itu buku lain tu sebenarnya. Maaf Ustaz, sebab tertanya-tanya sebab ada bunyi-bunyi dan sebagainya. Paling penting jangan buat dah lah. Puan Filza tadi. Betul. Tentang soalannya tadi. Collagen dan lutut. Collagen ni. Collagen ni sebenarnya adalah salah satu juga bahan yang ada di dalam rawan. Rawan tadi macam saya kata tadi 80% air. Lagi 16% tadi kolagen dan sebagainya lah. Proteoglycans, hyaluronic acid. So kolagen ni memang bahan asas untuk rawan. Tapi sebanyak mana dia boleh mengelokkan balik kecederaan rawan tu tadi, sebenarnya tak banyak. Tak banyak. Sebabnya tadi rawan tadi bila dia dah cedera, selalunya apa yang kita boleh buat
kita akan membuatkan kita akan masuk skop dan bersihkan. Okey. Tapi untuk rawan tu dia tumbuh balik dan sebagainya, selalunya kita kena buat prosedur yang kita panggil marrow stimulation. So marrow stimulation ni kita akan buat lubang pada tulang di bawah rawan tu. Dan dia akan terus sampai ke sumsum dan akan mengeluarkan darah sumsum tulang tu. Di dalam darah sumsum tulang itulah yang ada stem cell kita sendiri, yang mana dia akan berubah menjadi sel rawan dan akan membanyakkan balik rawan. Okey, baik. Itulah jawapan cara rawatan untuk. Tapi waktu proses selepas daripada marrow stimulation ataupun microfracture tu tadi, itu masa yang terbaik sebenarnya untuk kita makan suplemen untuk rawan ni. Contohnya glucosamine sulfate, chondroitin sulfate dan juga even collagen lah. Dia ada waktu-waktu tertentu, bukan seboleh bila-bila masa je nak makan tu. Kalau kadang-kadang orang kata kalau makan collagen ni muka nampak licin sebab cantik lah. Itu mungkin nampaklah licinnya tu Tapi untuk lutut tu macam ada waktu-waktu yang Datuk sebutkan tadi. Saya sebenarnya ada soalan sikit lah nak tanya doktor. Kita berpatah balik kepada yang tadi kita bincangkan, di mana yang haus tu, rawan haus tu. Mungkin ada pendengar kita nak tahu juga, kalau kata badan seseorang itu berat, faktor berat badan, ada tak mempengaruhi hausnya rawan? Sebenarnya memang sangat-sangat mempengaruhi. Kita pun memang kita ada pesakit yang sebelum ni dia mungkin cuba untuk menurunkan berat badan. Tapi dalam proses tu dia pergi zumba, aerobik dan sebagainya kan. Tapi sama juga. Tapi sebabkan badan dia berat. Sebelum dia jadi kurus tu dia dah dapat kecederaan rawan lah. Jadi tak boleh nak kurus juga. Sakit lain yang datang. Sakit lain yang datang. Jadi macam ada seorang pasien tu, apa yang kita sarankan untuk dia pergi untuk buat bariatric surgery. Bariatric surgery ni ialah untuk mengecilkan dia punya perut. Dan alhamdulillah selepas dia buat prosedur tu dia hilang dalam lebih kurang 30 kilo. Dan automatik selepas berat badan dia turun, sakit sendi dia pun kurang. Jadi penurunan berat badan bagi mereka yang sakit arthritis ni ataupun sendi dah rawan sendi ni adalah bagus sebenarnya. Sebab dia mengurangkan tekanan pada tekanan fizikal yang akan menyebabkan lebih lagi mudarat pada sendi-sendi tu. Mana ada takut-takut je lah, sebab kita rasa ramai yang sedang berusaha nak turunkan berat badan dan sebagainya sebab nak kurangkan sakit lutut. Tapi sebenarnya dia menambah pula hausnya. Itulah sebabnya kalau kita sarankan dia mereka jumpa dengan doktor jika aktiviti yang dibuat tu kadang-kadang orang kata sakit ni ni mula-mula je sakit sendi, sakit masa. Tapi sebenarnya apa yang berlaku ialah sendi tadi dia menjadi lebih teruk. Itu nasihat yang sangat baik doktor sebenarnya, sebab saya rasa ramai yang mungkin sedang menjalani satu rutin yang sedikit tidak kena sebab nak kurangkan berat badan dan nak mengawal sakit lutut tu. Baik, kita nak dengarkan soalan-soalan daripada sahabat kita sebelum kita raikan juga soalan di Facebook. Kita ada Puan Norma dari Kajang dengan soalannya. Silakan. Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya tentang suplemen yang banyak dijual dekat luar, yang contohnya ada chondroitin dan sebagainya, macam Vitra S untuk menolong menambah lagi tulang rawan, especially dekat lutut lah untuk kami yang dah berumur ni. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Doktor, kita sambung lagi soalan berikutnya. Kita kumpul dari Puan Fiza. Silakan Puan. Saya nak bertanya tentang ayah saya ni. Dia pesakit diabetik. So, sekarang umur dia 60. Dia memang ada sakit-sakit lutut. Dia dah pergi jumpa doktor. Doktor cakap memang kena surgery lah. Nak kena replace yang macam plastik, lutut palsu, plastik tu. Lutut besi. Tapi dia kalau boleh, pasal dia diabetik, dia tak nak opt for surgery. So nak tanya apa lagi alternatif selain daripada surgery, apa lagi yang rawatan yang dia boleh untuk pasal nak kurangkan sakit ni.
adakah suntikan steroid saja yang dia boleh ambil ke ataupun ada apa-apa lain ke? Okey, baik. Terima kasih Puan Fiza. Dan Datuk mungkin nak jawab dulu Puan Norma tadi, suplemen untuk tambah tulang rawan. Okey, Puan Norma tadi tanya tentang suplemen yang berada di pasaran macam chondroitin dan satu lagi dia ada sebut jenama tu kan. Sebenarnya suplemen ni dia memang dirumus khas sebagai dia memberi supply chondroitin dan juga glukosamin untuk badan. Dan macam saya katakan tadi, chondroitin dan glukosamin ni adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk rawan. Tapi proses pembaikian rawan ini hanya berlaku pada masa-masa yang tertentu. Sama ada kita yang stimulatekan atau masa waktu dia mula-mula cedera. Jadi untuk kebanyakan pesakit dia akan ambil chondroitin dan glukosamin ni. Dia akan jika dia mempunyai sakit lutut ataupun osteoarthritis, cuma yang selalunya dia orang ni tak tahu berapa lama nak ambil. Sampai 10 tahun ke 2 tahun. Ya, tempohnya tu. Dah lah, selalunya benda ni suplemen yang kita beli. Dan kalau murah. Betul. Jadi memang bagi kita macam untuk apa yang kami buat di HUKM ataupun Hospital Tuanku Chancellor Tuanku Muris, memang kita gunakan suplemen ini. Kita sarankan untuk pesakit selepas daripada pembedahan rawan tadi. Dalam masa 3 bulan pertama selepas pembedahan rawan, kita akan bagi dia dos yang tinggi chondroitin dengan glukosamin ni tadi. Berserta dengan injection asid hyaluronik. Ini lepas daripada rawatan tulang rawan lah. Lepas pada operation pembedahan tulang rawan tadi. Mana bukan main beli, main makan, lepas tu tak tahu sampai bila dan sebagainya. Selalunya dia tak tahu sampai bila-bila. Sebab dia sebenarnya dia bagus suplemen dan dia bukan buat tahan sakit. Bila sampai ke satu tahap, bila rawan tu dah terlampau nipis dan memang tak banyak, makan suplemen tu pun tak akan menghilangkan sakit. Okey, itu yang bertanya tu hari ni. Okey. Baik, sebelum satu lagi soalan Puan Fiza tadi tentang ayahnya yang diabetik, sakit lutut, umur 60 tahun. Okey, ayah Puan Fiza tadi diabetik dan juga 60 tahun dan sakit lutut. Betul. Dia kalau boleh tak nak operation. Okey, selalunya bila doktor tu, kalau selalunya doktor kerajaan lah, bila kita dah offer untuk buat pembedahan tukar lutut palsu, sendi palsu, selalunya dia punya keadaan lutut tu dah teruk lah juga. Jadi bila dah teruk ni, selalunya alignment dia lari, ataupun dia punya rawan tu langsung dah tak ada. Dah tulang bertemu tulang dah. Boleh jadi tak ada langsung boleh. Tulang bertemu tulang. Sakit tu. Sakit tu. Memang betul. Kadang-kadang kita skop tu kita tengok, kita pun tak boleh nak imagine macam mana pesakit ni dia menjalani hari-hari, nak berjalan, naik tangga sebagainya. Dia paksakan juga dirinya tu kan. Selalunya option dia hanyalah ubat tahan sakit dia dan juga mengurangkan aktiviti. Tapi dia akan bagi kesan yang negatif kan? Kalau kita ambil ubat tahan sakit dalam kuantiti yang banyak dan selalu, pun boleh memberi masalah kepada buah pinggang dan juga pada boleh dapat gastrik dan sebagainya lah. Terutama pada usia yang sedikit lanjut. Sebelum kita berehat, ada satu soalan kita tinggalkan. Ada sebenarnya suara dari Singapura. Terima kasih. Farul Riza Mansur katanya, doktor, saya ingin bertanya tentang lutut kanan saya. Saya pernah dilanggar lori tahun 1974. Lama dah tu. Masa tu umur saya 10 tahun. Patah dan dirawat selama 3 bulan. Alhamdulillah okey. Cuma sekarang ni dah mula rasa sakit dekat tempat yang pernah patah tu. Cuma belum jumpa doktor lagi. Belum jumpa lagi doktor. Apa nasihat kepada lutut? Nasihat tentang lutut. Tentang lutut. Kalau jadi kalau tahun 74 masa tu umur 10 tahun, soalan dia sekarang umur berapa tahun? Nampak doktor pun pandai tanya balik tau. Macam mana tu? Okey, saya rasa pesakit sekarang ni dalam lebih kurang awal 50-an kan. Masalah dia rasanya sekarang ni dia kalau kecederaan lutut tu ataupun masa tu ada
patah saya. Selalunya alignment lutut tu yang lari lah. Jadi kita banyak jumpa kes-kes yang sedemikian rupa. Ada alignment juga ya doktor ya? Kaki kita ada alignment. Itu yang kalau macam alignment yang cowboy jalan macam ni tu, itu dah alignment dah lari dah. Tahu kaki cowboy tu kan? Cowboy tu semua alignment dah lari tu. Lari sebab dia naik kuda selalu. I see. Okey. Oh ya ke? Faktornya. Okey. Jadi cowboy kena naik kuda. Okey. Baik Dato'. Jadi macam mana tu kalau macam sama kita ni? Rasanya memang kena jumpa dengan pakar ortopedik, tengok ambil x-ray. Sebab mungkin masalah dia kecederaan yang dulu tu menyebabkan kecederaan rawan yang kronik lah. So daripada tahun 74 tu lama kan, kemungkinan besar dia mungkin ada osteoarthritis dan sebagainya lah. Kami jumpa pakar juga lah, insyaAllah. Terima kasih atas jawapan tersebut. Soalan lanjut akan kita kongsikan sebentar lagi. Dan juga fokus tentang rawatan serta kalau ada pembedahan yang berkaitan dengan kecederaan tulang rawan akan kita sambung untuk bahagian seterusnya. Jangan lupa terus hubungi kami. Okey, hubungi kami di 0362051500 ataupun WhatsApp di 01129004 004. Ya, insyaAllah terus dengan Warna Pagi. IKIM FM, pilihan utama anda. Selawat memberi ketenangan jiwa. Selawat juga membawa syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat, kita akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, marilah kita berselawat selalu. Mesej ini dibawakan oleh kami, Rabbani, untuk semua pendengar IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Hari ini Mak Teh diberi peluang untuk bercerita tentang kelebihan jus kurma hidayah keluaran Serai Mas Herbs Trading. Jus kurma hidayah ni dah dekat 10 tahun dalam pasaran. Jus kurma hidayah boleh diambil sama ada lelaki atau wanita serta kanak-kanak seawal 12 tahun ke atas. Jus kurma hidayah ni adalah gabungan ramuan semula jadi yang terdiri daripada herba yang bermutu tinggi seperti madu, kismis, delima, kurma, buah tin, goji dan za'afaran yang merupakan rumusan yang terbaik bagi membekalkan nutrisi yang mencukupi untuk tenaga dan kecergasan yang berpanjangan. Mak Teh ni sebenarnya dah berpangkat nenek. Jadi nasihat Mak Teh, bagilah jus kurma hidayah ni kepada anak-anak sebagai makanan tambahan. Jus kurma hidayah akan membekalkan tenaga sepanjang hari. Budak-budak ni macam-macam aktiviti dekat sekolah. Jika tenaga mereka mencukupi, minda mereka lebih cergas, berminat dan mudah menerima ilmu. Memang rasa bersemangat lebih lah. Taklah bila lepas rehat pukul 10 pagi, mulalah mengantuk dan letih. Sebelum pergi sekolah pagi-pagi tu, ambil dulu jus kurma hidayah tu. Mana yang tak sabar nak dapatkan tu, hubungi Serai Mas Herbs Trading untuk dapatkan jus kurma hidayah. 012-784-8364 012-784-8364. Kita yang dah dewasa ni pun digalakkan mengamalkan jus kurma hidayah. Bukan kanak-kanak aja yang nak cergas dan bertenaga. Kita orang dewasa ni pun perlukan daya ingatan yang kuat supaya jauh dari masalah pelupa dan mata pun terasa segar. Kita ni bila dah berumur, fizikal dan tenaga sudah pastinya tak macam orang muda. Tapi, jus kurma hidayah ni boleh membantu meningkatkan tenaga. Taklah kita merasa letih, lesu. Setakat nak bercucuk tanam 2-3 batah sehari tu, memang gagah badan lah. Apabila kita mengamalkan jus kurma hidayah ni. Bukan setakat orang yang berusia. Yang muda pun boleh amalkan jus kurma hidayah ni. Kulit akan merasa segar dan bermaya. Kerana perjalanan darah berjalan dengan baik seluruh badan. Badan akan merasa ringan. Angin dalam badan pun habis semua keluar. Jus kurma hidayah juga membantu meningkatkan metabolisme badan. Jus kurma hidayah turut sesuai untuk ibu hamil dan membekalkan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan. Bila ibu dah cukup khasiat, anak yang lahir pun akan kurang masalah dan membantu bayi membesar dengan sihat. Itulah, Mak Teh cakap banyak-banyak pun tak guna. Yang penting, amalkan dulu jus kurma hidayah ni. Barulah anak-anak, cucu-cucu dapat rasa kesannya. Jus kurma hidayah, jus serbaguna yang sangat bagus diamalkan untuk seisi keluarga. Itu yang Mak Teh nak tekankan tu.
Dapatkan jus Rumah Hidayah keluaran Serai Mas Herb Setting di toko-toko jamu yang berdekatan atau hubungi 012-784-8364. 012-784-8364. Kita jumpa lagi tau. Kim FM pilihan utama anda yang dibawakan dan diwarnakan oleh Islamic Relief Malaysia. Hubungi 0389263434, layari islamic-relief.org.my untuk maklumat dan bantuan fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Okey, alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Datuk Dr. Badrul Akmal Hisham Muhammad Yusof untuk membincangkan tentang kecederaan tulang rawan dan banyak panjang lebar telah diceritakan dan menjawab soalan pun daripada para pendengar kita. Dan sekarang ni kita nak tanya doktor lah. Okey, baiklah, bagaimana pula dengan kaedah rawatan bagi seseorang yang ialah sakit tulang rawan ni, kecederaan macam mana tu tulang rawan? Betul. Okey, selalunya orang akan bertanya, boleh tak saya punya masalah ni dirawat tanpa melalui pembedahan? Ya. Okey, jawapannya sebenarnya relatif, tapi secara amnya boleh. Secara amnya boleh. Nombor satu, kita boleh mengubah cara aktiviti kita. Okey. Contohnya kalau setiap hari main bola, mungkin sebulan sekali je. Alah, sedihnya. Sedihnya rasa. Terus risau, tambahlah berat badan aku macam ni tu. Itu contoh. Maknanya lifestyle change, rutin kita tu rutin tu kita ubah. Kan, kalau banyak berdiri mungkin lebihkan duduk. Benda-benda macam tu. Lepas tu kita juga boleh menguatkan sendi menguatkan otot di sekitar sendi lutut tadi. Dengan membuat sesi fisioterapi. Fisioterapi dan juga kalau katalah lutut tu alignment dah lari tadi, macam lutut cowboy ni, mungkin boleh pakai brace. Brace ni ada setengah brace ni dia boleh betulkan balik alignment. Tapi tak banyak. Dia kena implan dalam. Bukan ni di luar. Di luar. Di luar. Sudah terbayang implan dalam. Ui, dahsyat. Okey, lepas tu yang ketiga kita boleh menggunakan kaedah untuk kita masukkan bendalih tadi, bendalih hyaluronic acid hyaluronic tadi. Yang mana dia adalah bahan untuk penyembuhan rawan. Okey. Selalunya injection hyaluronic ke dalam lutut ni dia boleh mengurangkan sakit dan kadang ada kalanya dia boleh membaiki rawan serta efek dia sampai lebih setahun pun ada. Tapi bergantung pada orang. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Dan sekarang ni pun ada juga yang kita masukkan juga kita apa yang kita panggil platelet rich plasma atau PRP yang kita ambil daripada patient sendiri, daripada darah dia sendiri, dan kita proses. Dan ini masih di dalam kajian lah. Di seluruh dunia pun ada pendapat yang mengatakan bagus, ada yang kata tak bagus. Tapi kebanyakan patient tu bagi yang kecederaan rawan tu selalunya dia ada efek lah. Lepas tu kita juga boleh makan macam Puan Normah tadi, suplemen untuk rawan, khas untuk rawan, iaitu chondroitin dengan glucosamine sulfate tadi. Kalaulah perlu dibedah, Datuk, melibatkan tulang rawan ni, macam mana mungkin teknologi terkini ataupun prosedur pembedahan terkini untuk merawat? Mungkin ramai yang takut bila bedah je mesti diingat kata kena belah lah apa semua. Jadi macam mana tu? Okey. Selalunya yang bila kita nak tahu, kita akan dapat tahu kecederaan rawan ni mula-mulanya daripada sesi temu bual dengan pesakit. Dan selepas tu kita buat ambil X-ray dan juga mungkin MRI lutut. Dan ada keperluan untuk kita buat artroskopi. Waktu artroskopi itulah yang kita akan betul-betul nampak jenis kecederaan dia. Sama ada jenis kecederaan dia ni dia cederaan dia sama ada tahap dia tahap tebal ke ataupun setakat dekat luaran je ke. Kecederaan ni pun ada tahap-tahap juga, Datuk ya. Untuk tulang rawan ni. Macam ni. Okey. Jadi rawan mungkin boleh posisi kamera. Okey, kita boleh tunjuk apa yang Datuk tengah tunjukkan. Dalam radio tak boleh tengok kan. Yang dengar radio pasang Facebook sekarang. Sebab kita ada live di Facebook kami. Itu artroskopi yang Datuk sebutkan tadi akan dicucuk ataupun dimasukkan dalam
Okey. Jadi ini bahagian ini rawan tadi. Ini besi yang kita panggil probe. Dia hujung dia sebenarnya dia bengkok macam tu. Jadi apa yang berlaku bila kita cucuk, bila kita tekan tu, dia tenggelam. Itu rawan lah tu. Yang putih tu. Yang putih ni rawan lah. Yang berbulu-bulu tu. Jadi rawan ni dah memang ada bulu. dah tak ada. Okey. Rawan biasanya licin. Tapi bila dah rosak tu, dia dah start macam tu. So bila kita semua ini antara kecederaan yang belum teruk lagi. Ini grade 2 lah. Dia ada 4 grade. Grade 1 tu selalunya tak berapa nampak lah. Satu grade 2, grade 3 ni biasa yang kita nampak. Yang ni dalam grade 2. Grade 3 lah. Dah macam sampai tahap kalau nampak macam berbulu tu. Sampai dah berbulu-bulu tu. Menggerutu tu. Ini menunjukkan rawan tu sendiri dah memang dah rosak. Dah rosak lah. Apa yang kita buat dalam skop tu, masa kita buat artroskopi tu, kita akan kita akan lalukan alat kita yang akan mengecutkan rawan yang rosak ni. Jadi bulu-bulu tu tadi dia macam rambut kena bakar. Dia mengecut. Dia mengecut. Macam plastik kena bakar kan. Dia pun mengecut. Jadi dia stabil lah. Sebab kalau kita biarkan dia macam ni, dia akan progress, dia akan lagi teruk untuk menjadi osteoarthritis. Semua tu hanya menggunakan artroskopik. Maknanya Datuk masa tengah buat pembedahan tu akan tengok pada monitor kan. Dan tengok pada monitor. Itu yang sampai cakuk tu macam mana tu doktor? Dah risau saya tengok. Yang ni kita tunjuk ni rawan tu tadi dah sampai dah lekuk dah. Allah. Ini dia dah tumbuh tulang-tulang baru. Ini dah masuk tahap dah jadi macam osteoarthritis lah. Allah, dengan merah-merah berdarahnya tu. Okey, yang ini teknik yang kita beritahu tadi. Dah kecutkan tadi tu kan. Kita rawan ini bahagian rawan yang rosak dan kita buat stimulasi sumsum tulang. Marrow stimulation technique. Ini kita panggil subchondral drilling. Kita drillkan tulang tadi. Digerudinya. Kita gerudi pakai kecil je benda ni. Dalam kamera nampak besar. Kan sebab pakai ni 2 mm je ni. Sangat halus. Jadi kita drill ni supaya kita boleh dia drill sampai ke dalam, lebih kurang 7 mm masuk dalam dan akan keluar darah sumsum tulang lah. Dalam sumsum tulang tu lah. Ini yang dinyatakan oleh doktor tadi tu ya. Okey. Itu doktor. Okey. Itu antara prosedur pembedahan menyebabkan tulang rawan dan level atau tahap-tahap yang berbeza mengikut kecederaan dan juga rawatan yang akan diberikan pada para pesakit. Itu dia baru kita tahu macam mana sebenarnya, sangat complicated sebenarnya ya. Bila saya tengok tu Pian, saya rasa macam ya Allah, boleh nak main bola lagi ni. Risau. Macam mana Datuk dari segi susulan selepas pembedahan dilakukan, adakah masih boleh punya lagi sinar untuk mereka meneruskan aktiviti harian Datuk? Sebenarnya macam kita di PPUKM, kita punya unit ni kita memang untuk atlet yang elite, yang memang dia punya atlet yang profesional. Mereka ni bila cedera ni dia akan fikir satu je, bila nak baik dan nak main balik. Itu yang dia akan tanya dululah. Sebab dia orang ni dia punya livelihood ataupun dia punya sumber pendapatan dia. Sebab dia orang ni profesional. Kerja dia pagi main bola sampai petang. Kan? And then dapat duit. So gaji lah. Maknanya dia profesional. Dia memang kerja dia main bola. Dia orang ni dia akan fikir bila dia operation, bila dia boleh balik kepada tahap pemain dia punya mainan yang sebelum ni. Mana dia nak perform seperti sebelum ni. Seperti biasalah. Jadi selalunya kita punya dalam kita punya perancangan ni selalunya mengambil kira benda faktor ni. Jadi berbeza dengan mungkin yang main petang-petang. Suka-suka kawan-kawan aja. Kawan-kawan. Tiba-tiba cedera kan. Dah setahun tak main, tiba-tiba main cedera. Yang ini bagi pesakit yang macam ni bukan kata kita tak ambil serius, tapi mungkin dia punya keperluan tu tak mendesak tadi sebagai yang atlet profesional tadi. Jadi selalunya lebih kurang kalau catalyst ni untuk dia masuk balik ke competitive sport ni selalunya
selepas 6 hingga 9 bulan. 6 hingga 9 bulan ya. Dia banyak bergantung pada pesakit ataupun atlet itu sendiri juga selepas pembedahan. Sebab dia akan melalui proses rehabilitasi yang selalunya macam di dalam pasukan kita, tim kita ni, pakar sports medicine, pakar perubatan sukan. Dia sendiri yang akan mengelola proses rehabilitasi ni. Jadi dia akan tengok kalau pesakit tu dia motivated, kalau fisio datang hari-hari, lepas tu nak buat disiplin, dia pun akan ikutlah rentak pesakit tu. Baik, setakat ni pengalaman doktor sendirilah, antara pesakit yang paling teruk, sakit rawan dia tu macam mana doktor? Kalau boleh doktor kongsikan. Yang paling teruk yang pernah datang jumpa doktor ni. Okey, selalunya kalau dia di bawah umur 55 tahun, as a rule dia punya dia adalah telah masih muda untuk kita, sebab dia kalau dah teruk sangat, selalunya kita suruh kita tukar lutut besi je. Ada juga ya. Tapi nak tukar sendi besi ni, dia selalunya umur dia mesti selalunya lah lebih 55 tahun ke atas. Sebab bila kita pasang sendi besi tu, dia akan ada dia punya lifespan. Maknanya sendi tadi selalunya dalam 15 hingga 20 tahun. Ada expired date, ada tempoh dia. Bukan maksud dia boleh longgar. Sendi besi tu sebab dia ada wear and tear, dia benda tu juga boleh longgar. Terus teringat bearing kereta. Itulah kena servis. Jadi kalau umur contohnya baru macam umur 30, lutut dah teruk. Jadi seboleh-bolehnya kita memang tak nak buat operation sendi lutut ni. Jadi apa yang kita buat, macam di PPUKM sekarang ni kita sedang jalankan satu kajian menggunakan teknik drilling tadi, subchondral drilling, microfracture dan menggunakan stem cell. Kita gunakan mesenchymal stem cell, yang mana stem cell ni tadi, mesenchymal stem cell ni diambil daripada uri. Dari uri. Tapi dibangunkan. Jadi ini proses pengambilan stem cell daripada uri ni memang dah dipantau oleh JAKIM dan lab yang menyediakan stem cell ni pun memang di bawah kelolaan badan-badan yang memantau lah. Tauliah lah insyaAllah. Itu antara kemajuan teknologi yang canggih lah. Baik Datuk, kita dalam lebih kurang 2 minit 3 minit ni, mungkin di akhir ni Datuk nak sampaikan nasihat kepada sahabat-sahabat pendengar kita dan penonton juga, untuk bagaimana kita nak jaga tulang rawan kita sebelum ia jadi lebih parah ataupun cedera. Datuk, mungkin nasihat-nasihat mungkin nasihat akhir, silakan. Okey, jadi untuk kebanyakan pesakit di luar sana, sebenarnya kalau dekat di luar negara, even di US, di Amerika, setiap tahun lebih kurang 50 juta orang datang jumpa doktor hanya pasal masalah lutut. 50 juta. Ini di US. Di US memanglah dia berapa juta kan. So separuh daripada yang 50 juta di US ni, ini ikut perangkaan statistik kajian, separuh adalah masalah rawan. Jadi dengan kata lain, masyarakat kita mungkin belum lagi didedahkan ataupun dari segi awareness dia belum tinggi lagi kesedaran tentang penyakit rawan ni. Selalunya dia ingat kalau sakit lutut makan ubat sikit, sapu ubat sikit, urut tu. Jadi nasihat saya ialah seeloknya pergi berjumpa dengan doktor, dan mungkin kalau boleh doktor pakar tulang, pakar sendi lah. Daripada situ mungkin kita boleh tengok, sebab tak semua yang kita jumpa tu kita akan buat operation. Daripada 10 yang kita jumpa tu, 7 tu fisioterapi, semua tanpa boleh dirawat tanpa pembedahan. Selalunya orang takut pembedahan je. Betul. Itulah. Apatah lagi nak menggantikan sendi pada besi dan sebagainya. Baik, alhamdulillah. Datuk, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan atas perkongsian hari ini. Banyak sangat ilmu yang kita dapat dan pelajari hari ini, termasuk tentang
braces, ada braces untuk lutut juga untuk alignment kita Ada juga rawan besi, rawan besi pun ada dan sebagainya. InsyaAllah moga-moga dapat memberi manfaat untuk sahabat-sahabat yang mendengar pagi ni. Terima kasih juga atas soalan semua dan harap-harap dapatlah dijawab apa yang kita kongsikan pagi ni. Jumpa lagi Datuk insyaAllah lain masa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia yang berbahagia Datuk Dr. Badrul Akmal Hisham Yusof, pakar ortopedik kecederaan sukan UKM Specialist Center yang berkongsikan topik kesihatan tentang kecederaan tulang rawan hari ini. Paling penting kalau cedera tu jangan buat ikhtiar sendiri, jangan ambil sebarang ubat, rujuk pada mereka yang bertauliah dan insya-Allah jika kita guna cara-cara yang betul itu, cara yang betul, kita akan selamat. Itu penting. Punya dia sakit lain sebenarnya. Tak ada tapi kita yang risau lebih. Betul. Okey, Babon baik-baik dan sihat-sihat semua insya-Allah. Kita berehat seketika. Hebat program akan kita kongsikan seketika nanti hanya di Warna Pagi. IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM.